Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhidayah binti Herman, nombor matrik A159662. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizudin bin Abdul Muttalib. Nombor matrik saya adalah A169455. Saya merupakan pelajar tahun 2 di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila Syuhada binti Abadanuddin dan nombor kad matrik saya adalah A169934. Pada bahagian saya akan memperkenalkan pengenalan di bahagian rujuk. Rujuk adalah pengertian kepada maksud kembali, manakala dalam istilah syarak pula rujuk memaksudkan sebagai pengembalian isteri kepada nikahnya yang asal ketika isterinya masih dalam iddah. Ini dimaksudkan bahawa kembalinya seorang suami ke pangkuan isteri setelah berlakunya perceraian di dalam masa iddah itulah yang dinamakan sebagai perbuatan rujuk. Terdapat beberapa kategori isteri yang boleh dirujuk, iaitu isteri yang sudah disetubuhi, penceraian yang bukannya cerai tebus talak, bukan cerai talak 3 dan bukannya cerai fasakh. Terdapat beberapa syarat-syarat rujuk yang sebagaimana telah ditetapkan oleh ulama fiqh. Pertama, baligh dan berakal bagi syarat seorang suami. Kedua, lafaz rujuk iaitu suami yang ingin merujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya iaitu lafaz. Yang ketiga adalah perbuatan rujuk harus berlaku pada masa waktu iddah. Dan yang keempat, perbuatan iddah dilakukan langsung oleh suami. Seterusnya adalah rukun rujuk, iaitu rukun rujuk yang pertama adalah isteri sudah disentuh iaitu telah melakukan hubungan oleh suami sebelum berlakunya talak. Yang kedua adalah suami melakukan rujuk ke atas kehendak sendiri dan bukan dari paksaan orang lain. Yang ketiga adalah rujuk dilakukan dengan sihat, iaitu bukan perbuatan walaupun sebagai ulamanya membolehkan. Yang keempat adalah adanya saksi. Namun mengenai keperluan saksi, terdapat beberapa percanggahan di antara ulama sama ada hukumnya adalah wajib maupun sunnah. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan rujuk menurut mazhab Hanafi. Rujuk menurut mazhab Hanafi adalah mengekalkan pemilikan yang sedia ada dan menghalangnya daripada luput serta menjauhkan sebab yang boleh menghilangkannya. Selain itu, menurut Imam Hanafi, rujuk dengan perbuatan yang sah dan ia membolehkan rujuk dengan cara menjimat isteri yang ditalak rajim. Baik dengan jimat tersebut, dia berniat rujuk maupun tidak. Menurut mazhab Hanafi juga, persetubuhan antara suami dan isteri itu berarti rujuk dan tidak memerlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk maupun tidak. Seterusnya, mazhab Hanafi juga mengatakan bahawa rujuk boleh terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya, dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi. Dan rujuk juga boleh terjadi dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidur, lupa, dipaksa dan gila. Seterusnya, menurut mazhab Hanafi juga, isteri tidak disyaratkan dalam hal rujuk ini kerana suami berhak untuk merujuk isteri sama ada isterinya dalam keadaan reda maupun tidak. Menurut Imam Hanafi juga, rujuk itu menghalalkan pergaulan antara isteri dan suami kerana ia disamakan dengan isteri yang terkena ilak dan isteri yang terkena zihar. Di samping kerana hak milik ke atas isteri masih belum terlepas daripadanya. Dan oleh kerana itu, terdapat hubungan saling mewaris antara keduanya. Namun, rujuk yang dilakukan adalah mesti bertetapan dengan kehendak ajaran agama Islam, iaitu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada isteri dan rujuk yang dilakukan tidak akan memberi masalah kepada pasangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang bermaksud, dan janganlah kamu rujuk mereka iaitu isteri-isteri untuk memberi kemudaratan kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa yang membuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah itu permainan.
Seterusnya, saya akan membentangkan bagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki telah mendefinisikan bahawa rujuk adalah sebagai mengembalikan isteri yang ditalak kepada pemilikan suami tanpa akad yang baru. Bagi frasa maksud tanpa melakukan akad baru adalah tidak termasuknya isteri yang telah kembali dengan ditalak bain dengan akad yang baru, kerana akad yang baru itu tidak dikategorikan sebagai bentuk rujuk. Bagi mazhab Maliki, penerangan kepada talak ini bermaksud adalah jika talak telah berlaku, mereka diharamkan bertemu dan bercumbu tanpa niat rujuk. Jika seseorang berniat rujuk, maka hukum haram berhubungan tadi telah hilang kerana pada hakikatnya mereka telah rujuk kembali. Selain itu, dalam penelitian mengenai konsep rujuk melalui perbuatan tanpa lafaz rujuk, mazhab Maliki telah berpandangan sebagai sah rujuknya, kerana sah rujuk tersebut adalah dengan persetubuhan dengan syarat si suami ada niat rujuk semasa persetubuhan itu berlaku, namun ciuman, sentuhan dan lain-lain dengan syahwat sahaja tidak cukup untuk dianggap sebagai rujuk. Seterusnya, bagi mazhab yang terakhir iaitu mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, rujuk bermaksud sebagai mengembalikan isteri yang telah ditalak, bukan talak bain, kepada nikah yang asal semasa dalam iddah berdasarkan kaedah tertentu. Mazhab Syafi'i juga menyatakan bahawa talak raj'i menyebabkan isteri tersebut haram bagi suami dan juga sama seperti orang lain. Bahkan ia juga tidak berhak mencemburuinya tanpa izin isteri tersebut dengan kemilikannya terhadap isteri semakin berkurang. Bagi perbahasan dalam merujuk isteri dengan perbuatan mengikut mazhab Syafi'i adalah sebagai tidak sah dan perbuatan rujuk tersebut telah ditolak secara keseluruhan dalam mazhab Syafi'i. Menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i bahawa sebarang persetubuhan pada waktu iddah tanpa lafaz rujuk yang jelas terlebih dahulu adalah haram. Seterusnya, rujuk menurut mazhab Hambali. Rujuk menurut mazhab Hambali, ia terjadi melalui persetubuhan, di mana terjadinya persetubuhan dalam tempoh iddah, maka terjadilah rujuk antara suami dan isteri meskipun suami tidak berniat untuk rujuk. Menurut mazhab Hambali, dari segi sigat ada dua cara, iaitu yang pertama, lafaz ucapan, di mana lafaz tersebut haruslah jelas seperti suami menyatakan aku kembali kepadamu. Dan yang kedua ialah tindakan, iaitu tindakan melalui secara bersetubuh. Maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i semasa dalam tempoh iddah untuk menyetubuhi isterinya. Maka terjadilah rujuk meskipun tanpa disertai dengan niat. Seterusnya, perbandingan rujuk menurut 4 mazhab Sunni, iaitu perbandingan ini merupakan perbezaan dan juga persamaan yang terdapat dalam 4 mazhab Sunni ini mengenai rujuk, iaitu dapat dilihat dari segi pengertian rujuk, rukun rujuk, cara rujuk dan juga kesaksian dalam rujuk. Dari segi pengertian rujuk, keempat-empat imam ini berbeza penjelasannya, tapi pada dasarnya ia masih memiliki makna yang sama. Dari segi rukun rujuk, mazhab Syafi'i menetapkan rukunnya sigat dan suami. Manakala mazhab Hambali pula sama seperti mazhab Syafi'i, tapi boleh terjadi juga disebabkan oleh jima', walaupun jima' itu tanpa ada niat. Seterusnya, mazhab Maliki sama seperti mazhab Hambali, iaitu sigat dan suami berupa perkataan maupun perbuatan. Mazhab Maliki berpendapat bahawa perkataan tersebut boleh dengan perkataan yang jelas. Dari segi rujuk, Imam Hambali dan Imam Hanafi menyatakan ia sah melalui persetubuhan, walaupun ia tanpa niat rujuk, maka tetap terjadilah rujuk. Bagi mazhab Maliki pula, jika terjadi persetubuhan, ia perlulah dengan niat untuk rujuk. Jika tanpa niat untuk rujuk, maka ia tidak sah. Manakala mazhab Syafi'i perlulah dengan ucapan yang jelas, bukan hanya sekadar persetubuhan.
Dari segi kesaksian dalam rujuk, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat bahawa persaksian rujuk itu bukanlah syarat melainkan sunnah sahaja. Namun bagi mazhab Syafi'i, ia mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dalam rujuk.